Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin MCA T. Lian Ker berkata, Kongres Ekonomi Bumiputra yang akan diadakan pada bulan depan patut dibatalkan. Ini laporan akhbar berkenaan dengan kenyataan T. The former Deputy Youth and Sports Minister said that while the Bumiputra Economic Congress has been in existence for over 50 years, he has failed to produce the desired results. Instead, he has become a platform for the greedy to enrich themselves at the expense of the commoners, especially the Malays. The Congress started when I was 3 years old. Today, I'm over 60. I hope the coming Bumiputra Economic Congress will be the last, and that in future we can hold a National Economic Congress. He articulated in fluent Malay when debating Budget 2024 in the Dewan Negara. So, benda ni kenyataan bukan di ceramah tapi di dalam parlimen. The country will not progress so long as such Congress focus on Malay elite and abuse their power, influence and status to enrich themselves at the nation's expense. It is time to save Malaysians and stop the seizure of the nation's riches in the name of the Malay agenda. When more money and allocations are given, the greedier those in power will be. T went on to lambast opportunistic individuals who use the Bumiputra Economic Congress as an avenue to gain political brownie points. Okay. Ini kenyataan T yang dilaporkan di dalam akhbar di dalam parlimen. Ringkas cerita, T mengutuk dasar ekonomi baru dan Kongres Ekonomi Bumiputra yang sudah banyak kali diadakan dalam masa 50 tahun. In fact, Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama, arwah ayah saya hadir. Dan kerana Kongres Ekonomi Bumiputra tersebutlah Bank Bumiputra, Bank Pembangunan dan beberapa institusi untuk membantu orang Melayu telah ditubuhkan. So, saya boleh dengan megah berkata, my father was in the first Congress Ekonomi Bumiputra dan banyak dasar kerajaan semenjak tahun 70, dasar ekonomi Bumiputra baik, penubuhan Bank Bumiputra baik, dan ini dibuat in fact sebelum 13 Mei, before 13 Mei, sudah ada Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama. Dan arwah ayah saya seorang dari lembaga pengarah bank MIDF. MIDF ni di mana dasar kerajaan untuk cara nak membantu Bumiputra dan sebagainya direka. So anyhow, this is sebelum 13 Mei lagi lah. Before May 13 benda ni sudah bermula, dan selepas 13 Mei tahun 70 mereka lancar dasar ekonomi baru, DEB ataupun New Economic Policy. Excuse me. So hari ini T mengkritik dasar ekonomi baru dan Kongres Ekonomi Bumiputra dan kata ianya telah gagal. Dasar ekonomi baru dan Kongres Ekonomi Bumiputra diguna sebagai cara nak mengkayakan orang yang berkuasa. Bermaknanya, orang yang berkuasa iaitu orang politik salah guna kuasa untuk nak jadi kaya. Dan banyak jenayah salah guna kuasa ataupun jenayah rasuah dilakukan dalam nama DEB. Mereka guna nama dasar ekonomi baru, mereka guna nama Kongres Ekonomi Bumiputra sebagai alasan, sebagai landasan atau platform. So dalam nama DEB ataupun dalam nama Kongres Ekonomi Bumiputra, pemimpin-pemimpin mereka yang berkuasa iaitu orang politik telah merompak harta negara.
Ini apa yang T cakap. Dan saya setuju. Mungkin ramai orang Melayu akan upset lah. Sama macam baru ni Lim Kit Siang kata, orang bukan Melayu, orang bukan Islam, boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Ramai orang akan, orang Melayu tak sedap lah dengar itu. Dan hari ni T pula dari MCA kata dasar ekonomi baru ni gagal. Dasar ekonomi baru dan juga Kongres Ekonomi Bumiputera perlu dihapuskan, dibatalkan kerana ianya telah gagal. Ianya tidak mencapai matlamat dan ianya disalahguna untuk rasuah, dan orang berkuasa, orang politik yang berkuasa menjadi kaya, dan orang Melayu biasa, rakyat biasa menjadi lebih miskin. So ini satu backdoor, satu pintu belakang untuk nak curi duit rakyat. Untuk orang politik, orang berkuasa, orang yang memerintah mencuri duit rakyat. Dan mereka guna alasan dasar ekonomi baru ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera is a way to commit a crime legally. Ini macam kes babi haram, tapi kita suruh ustaz sembelih babi itu oleh kerana babi itu telah disembelih ikut cara Islam dan ustaz yang sembelih babi tersebut, maka sekarang babi sudah halal dimakan oleh orang Islam. So basically itu seumpama lah, as if maknanya we are legitimizing or we are legaling an illegal act. So, kita menghalalkan benda haram. Tapi benda tu memang tetap haram. Tapi kita beri gambaran ianya halal oleh kerana ianya disediakan mengikut ajaran Islam. So, this is the issue sekarang, apa yang T bercakap. Dan yang sebenarnya, he's right, T ni betul, apa yang dia cakap. So, janganlah kita ni emotional tentang kenyataan T dan kata ni orang Cina nak cabar hak Melayu. No. Sebab yang sebenarnya dasar ekonomi baru dan juga Kongres Ekonomi Bumiputera telah disalahguna. Orang berkuasa, orang politik telah mengguna alasan dasar ekonomi baru dan Kongres Ekonomi Bumiputera untuk merompak duit rakyat. Kononnya untuk kebaikan orang Melayu yang sebenarnya bukan kebaikan orang Melayu, kebaikan diri mereka sendiri dan kawan-kawan, kroni mereka dan keluarga mereka. That is the truth. Dan benda ni kita orang sudah bangkitkan pada tahun 85. 1985. Sekarang ni tahun berapa? So kita hampir nak masuk 40 tahun tau. Almost 40 years. Dan tahun 85, saya hadir di satu simposium 2 hari. Semasa tu, Tun Gafar Baba was Prime Minister. I think it was 1986-87. Tun Gafar Baba baru saja jadi Timbalan Perdana Menteri. I think it was 86 atau 87. Dan, kita bentang beberapa kertas di simposium tersebut, 2 hari simposium. Saya seorang daripada pembentang kertas kerja. Ini pertengahan tahun 80-an, hampir 40 tahun dulu. Saya seorang daripada mereka yang membentang kertas kerja dan saya telah serang dasar ekonomi baru. Tahun 80-an lagi. Saya serang dasar ekonomi baru dari segi pelaksanaan. Argument kita, hujah kita, dasar ekonomi baru in principle bagus. In principle. Tapi pelaksanaan dia tak bagus. Sebab ianya boleh disalahguna untuk rasuah, untuk salah guna kuasa, untuk orang di dalam corridors of power. Pemimpin politik bukan saja kayakan diri mereka, tapi kroni dan keluarga mereka. So, ramai orang menjadi kaya, dia hiding behind the dasar ekonomi baru, selindung di belakang dasar ekonomi baru, dengan mereka membuat
keputusan atau ambil tindakan yang sepatutnya melanggar undang-undang, boleh dianggap sebagai salah guna kuasa, boleh dianggap sebagai rasuah, tapi kerana dasar ekonomi baru menjadi halal. So ini cara mereka menghalalkan tindakan haram dalam nama dasar ekonomi baru. Dan kita juga bangkit banyak isu tentang bagaimana kroni-kroni, kawan baik dan keluarga mereka yang berkuasa, ahli, orang politik di dalam kerajaan, bagaimana mereka bagi kontrak, lesen, projek dan sebagainya kepada kawan-kawan mereka, keluarga mereka, dan orang Melayu yang genuine, orang Melayu businessman yang boleh dikatakan legitimate, tak dapat. So diberi misalan, ada satu contoh di mana orang Melayu sudah lama terlibat di dalam industri engineering misalan. Tapi kerajaan bagi kontrak kepada orang Melayu yang tak pernah terlibat di dalam industri tersebut. Jadi orang yang terlibat di dalam industri tersebut tak dapat kontrak. Yang dapat kontrak orang Melayu yang tidak ada pengalaman, tak terlibat langsung. Misalnya ada satu pembekalan engineering punya produk. Mereka beri kepada kedai roti. Kedai roti. Melayu tersebut menjual roti. Dapat kontrak kerajaan engineering. Tapi yang Melayu yang terlibat dah lama dalam industri tak dapat. So this is where dia orang ni memberi kontrak, memberi projek, memberi lesen, memberi permit kepada mereka yang kawan dan keluarga mereka yang tak kena-mengena dengan industri tersebut. Jadi orang yang betul-betul, orang Melayu yang betul-betul terlibat dalam bisnes tu tak dapat. Akhirnya kedai roti itu gagal lah. Dia buat roti, apa dia tahu tentang business engineering. So di sini di mana kalau nak kira tu SPRM boleh dah ambil tindakan, tapi tak boleh ambil tindakan sebab kononnya ini dalam usaha nak majukan dasar ekonomi baru. So there's a lot of illegal things being done. Banyak benda yang haram dilakukan, dihalalkan oleh kerana selindung di belakang dasar ekonomi baru ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera. So this DEB ni pelaksanaan lah, dasar dia bagus. Dasar dia untuk nak bantu orang Melayu menyaga. It's very good policy. Tapi pelaksanaan habis. Pelaksanaan dia hancur. So ini yang T cakap. Jadi T Liang Ke ni, MCA ni. Apa dia cakap betul. Kita orang pun tahun 80-an, 85, 86, 87, kita orang pun cakap benda yang sama. Tapi kerajaan tak dengar lah semasa tu. Lebih lagi, 85, 86, 87, masa tu ada Team A, Team B. And then, bila pecah Team A, Team B tu, timbul Semangat 46. Kita orang ni di-identify lah, di-label sebagai penyokong Tengku Razali. Penyokong Semangat 46. Jadi, apa yang kita cakap tu, kerajaan tak mau dengar. Itu 1980s lah, 85, 86, 87, masa ni kita buat simposium. Dan selepas tahun 90, selepas sepatutnya tamat dasar ekonomi baru, DEB, ada satu lagi Kongres Ekonomi Bumiputera yang ketiga. Saya pun hadir. Dan masa tu, I think 91, masa tu Anwar sudah jadi Menteri Kewangan. Rafidah Aziz Menteri Perdagangan. Dan Rafidah dan Anwar ni clash. Anwar berpendapat macam ni. Rafidah berpendapat macam tu. Dia orang tak ngam lah dua orang tu. Bergaduh. Rafidah dan Anwar. So, banyaklah benda yang ditimbulkan di Kongres Ekonomi Bumiputera yang dibuat di PWTC. Dan kerajaan juga tak dengar. Sebab masa tu, again lah, politik. Ini UMNO lawan pembangkang. Kita ni dianggap sebagai pembangkang. Kita orang ni penyokong PAS dan Semangat 46. Oleh kerana kita ni bukan penyokong UMNO, maka semua yang kita cadang ditolak. Dan kita bangkitkan macam-macam perkara
Yang hari ni, T. Lian Ke dari MCA juga bangkit. But he's too late. Sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Dan nak masuk 2024. Kita orang ni, since tahun 85, hingga ke awal tahun 90, masa 91 Anwar jadi Menteri Kewangan. Jadi berapa tahun tu? From 85 till 90 to 91, 92, kita orang duduk memperjuangkan isu ekonomi orang Melayu. Di dalam simposium, di dalam kongres, macam-macam kita adakan di antara pertengahan 80-an hingga awal 90-an. Akhirnya we give up lah. Kerajaan memang tak mau dengar apa yang kita cakap. Sebab kita ni bukan orang UMNO. Kita ni anti-UMNO. Kita ni PAS dan Semangat 46. Oleh kerana itu, semua yang kita cadang ditolak. Dan kebetulan hari ini MCA, iaitu rakan dalam kerajaan, rakan dalam Barisan Nasional, cakap benda yang sama. But hello, you are like 40 years late. 35 to 40 years late. Dah lewat. So now the problem is, orang Melayu tidak akan setuju dengan pendapat ni. Sebab orang Melayu rasa mereka masih jauh ketinggalan. Which is true. Betul. Melayu jauh ketinggalan. Dan Melayu ni ketinggalan bukan saja dari segi dia punya taraf ekonomi, dan economic status, tapi juga dari mentality dan pemikiran. Malay ketinggalan also dari segi ni, otak. They are not in the modern world. They masih in the feudal punya pemikiran atau feudalistic dalam pemikiran. So this is the problem. Bila dasar ekonomi DEB, dasar ekonomi Bumiputra, ataupun the Bumiputra Economic Policy, National Economic Policy dan Bumiputra Economic Policy dilancarkan, masa tu orang Melayu hanya 1% tau dari dia punya economic share, atau their share of the economic cake lah. So the Malays share of the economic cake was 1%. Selepas 20 tahun, tahun 90, dia hanya 3%. Naik dari 1 ke 3. And the target, sasaran is 30%. Tapi hanya 3%. Iaitu 10% dari sasaran. 90% short. Kurang 90%. So, dia nak tamat DEB sepatutnya tahun 90. Tapi kerana dari 1% naik hanya 3, jauh rendah dari target dia, sasaran dia 30, maka dasar ekonomi baru terpaksa dilanjutkan indefinitely. So, sudah 53 tahun. Dan ini yang maksud T hari ni. T kata masa tu dia umur berapa saja. Now sekarang ni sudah lebih dari 50 tahun, 53 tahun, masih berjalan. Masih tak tamat. Oleh kerana gagal, oleh kerana tak mencapai dia punya matlamat, oleh kerana tidak mencapai sasaran 30% tadi, maka tak boleh nak ditamatkan. Tapi selagi dasar ekonomi baru berterusan macam sekarang, iaitu salah guna kuasa, diguna untuk nak selindung, untuk rasuah dan sebagainya, dia sampai lagi 100 tahun pun dia tidak akan berjaya, maka akan terus gagal. So this is the point T is making, which is a very good point, iaitu is a good policy tapi gagal, fail, and fail oleh kerana rasuah, kerana salah guna kuasa. Orang yang kaya ialah orang yang sudah kaya ataupun orang yang berkuasa politik. Rakyat jelata yang sepatutnya dibantu tidak dibantu. So at the end of the day, DEB, Dasar Ekonomi Baru ataupun Kongres Ekonomi Bumiputra ialah cara untuk orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin, dan untuk rasuah dan salah guna kuasa dilakukan secara
halal. Assalamualaikum. Salam sejahtera.